Selamat pagi cikgu yang saya hormati. Pagi ini, saya ingin mempunyai peluang untuk mengucapkan persembahan ini dengan Anda semua. Kumpulan kami terdiri daripada 6 seorang ahli dan akan mengambil beberapa bahagian dalam persembahan yang kami buat hari ini. Saya bernama Dylan, akan mengambil bahagian pertama untuk ceritakan tentang 3 konsep dan definisi dalam video hubungan etnik yang bertajuk Bukan Biasa. Konsep pertama dalam video ini ialah konsep stereotip. Stereotip bermaksud pernyataan umum yang negatif terhadap sesuatu etnik. Stereotip ialah satu pemikiran yang ditetapkan terhadap sesetengah jenis orang, tetapi seringkali tidak benar di dalam realiti. Kita juga boleh memahami stereotip sebagai penilaian negatif atau positif terhadap perkara atau sekumpulan orang. Konsep hubungan etnik kedua terdapat dalam video ini adalah konsep rasisme. Rasisme bermaksud satu ideologi kepercayaan yang diwujudkan untuk membuat justifikasi atau penjelasan secara rasional supaya wujudnya ketidaksamarataan dalam kalangan etnik yang berbeza. Konsep rasisme merupakan pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif terhadap sesuatu kelompok sosial yang lain berdasarkan ciri-ciri fizikal dan biologi. Akhirnya, konsep hubungan etnik yang terdapat dalam video tersebut juga termasuk konsep akomodasi. Konsep ini bermaksud kita akan menghormat nilai dan penerimaan budaya etnik lain. Sebagai contoh formula, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Selain itu, semasa kita mengamalkan proses pinjam identiti asal, kita juga tidak akan hilang identiti asal dalam etnik sendiri. Sekianlah sahaja pembentangan saya terhadap bahagian pertama. Saya akan menyelesaikan bahagian saya dan saya akan menyampaikan pembentangan saya kepada penyampai kedua, yaitu Lim Jing Hong. Terima kasih Dylan dan selamat saudara Miss. Saya Lim Jing Hong akan membincangkan tentang 3 bukti konsep yang terdapat dalam video, yaitu stereotip, rasisme, dan akomodasi. Bukti pertama, stereotip. Kita dapat melihat pada foto di atas, pada 3:38, Abeng dengan kawan dia sangat stereotip kepada orang India dengan mengatakan orang India itu berbau dan suka mencuri. Kemudian pada 4:04, jiran tu juga berlakuan stereotip kerana ketika mereka melihat Ahing tu bercinta dengan gadis India, mereka menyebutnya gadis India sebagai Abu Nenek. Kemudian pada pukul 4:29, ibu bapaknya mengatakan bahawa anaknya sekarang akan berkencan dengan orang India. Semua ini jelas menunjukkan betapa stereotipnya. Bukti seterusnya, rasisme. Pada pukul 6:32, mereka mengatakan kami tidak tahu bagaimana menggunakan sumpit. Kemudian keancarannya berikutnya, Abeng tu mengatakan kepada kami tak tahu guna tanganlah. Dan terakhir, 7:48, ibu bapa Ahing mengatakan kepada gadis tu bahawa kalau dia orang India, dia tidak boleh masuk rumah kita. Ini merupakan tindakan rasmi yang terlibat di video. Bukti terakhir, akomodasi. Pada 13:59, mereka menyatakan bahawa kami adalah seorang gadis yang sangat baik. Dan pada 14:44, mereka menyetujui kami dan kanak-kanak mereka boleh bekerja. Maka pada 15:08, kita dapat melihat bahawa mereka terbaik bersama. Kita satu keluarga kan? Akhirnya, semuanya selesai dengan menari. Yang saya cakap merupakan bukti akomodasi.
Saya telah menyelesaikan bahagian saya dan saya akan menyampaikan kepada penyampai seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Lim Jing Hong. Selamat sejahtera. Sekarang saya akan meminjam 3 hasil pembelajaran yang kita dapat dalam video ini. Hasil pembelajaran yang pertama adalah kita tidak boleh menilai orang lain dengan melihat warna kulit mereka. Dalam video ini, ibu bapa Aheng menilai bahawa hanya orang Indian yang akan menjadi pencuri kerana Indian berkulit hitam. Hasil pembelajaran yang kedua adalah kita haruslah mengambil berat terhadap orang lain. Sebab ibu bapa Aheng tidak bertimbang rasa, kerana murid tidak tahu mengguna penyakit. Akhirnya, kita haruslah sentiasa menyokong anak-anak kita. Tak kira dalam pelajaran mereka, hubungan atau kajian. Sebab dalam video ini, bapa kami murid menyokong dia. Tidak kira bapa Aheng memberi 3 million untuk meninggalkan Aheng. Sekian, terima kasih. Seterusnya akan disambung oleh Lee Ji Yong. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih kepada Daniel. Nama saya Lee Ji Yong yang akan menjadikan penyampaian seterusnya. Selepas mengetahui konsep-konsep dan hasil pembelajaran, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa nilai moral yang terdapat dalam watak-watak video cinta bukan biasa ini. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan nilai keberanian. Nilai keberanian ini bermaksud tentang seseorang sanggup untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Nilai ini telah diamalkan oleh watak Aheng yang berani bercinta dengan seseorang yang mempunyai agama berbeza dengan sendiri. Dari permulaan video, sejak Aheng bertemu dengan Karimuni, buku-buku Karimuni telah dijatuhkan oleh orang lain. Lalu, Aheng telah menolong dia untuk mengutip bukunya. Tapi Aheng tidak berkisah walaupun Karimuni merupakan orang India. Selepas Aheng dan Karimuni menjadi kawan yang berhubungan rapat, Aheng yang berkaum Cina juga sanggup berani untuk bercinta dengan Karimuni yang berkaum India. Seterusnya, saya akan memperkenalkan nilai kedua, yaitu nilai harga diri. Nilai ini pula bermaksud keupayaan dan keyakinan diri akan mampu memulia dan menjaga marwah diri dalam kehidupan. Nilai harga diri ini juga diamalkan oleh watak Murugan, yaitu bapa Karimuni. Dalam video ini, selepas Karimuni dimalukan dan disusahkan oleh ibu bapa Aheng, Karimuni telah mencari bapanya untuk meluahkan perasaannya selepas balik rumah. Bapa Karimuni pula berkata kepada anaknya, cinta yang teguh boleh mengatasi segala-galanya dan juga cinta yang ikhlas tidak boleh berbanding dengan mata duitan. Dengan ini, bapa Karimuni sudah meyakin dan membentukkan harga diri dalam hati Karimuni untuk berteruskan bercinta dengan Aheng. Akhirnya, nilai ketiga yang saya akan memperkenalkan ialah nilai baik hati. Nilai baik hati ini bertunjuk kepada kepekaan kepada keperluan dan orang lain dengan memberikan bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Sebagai contoh, nilai ini telah diamalkan oleh watak Karimuni yang sudi untuk mendemam darah kepada Aheng. Pada akhiran video ini, Aheng telah mengamankan sebuah kemalangan yang serius dan menghadapi kekurangan darah di hospital. Pada masa kritikal itu, Karimuni telah bersudi untuk mendemamkan darah sendiri kepada Aheng kerana Karimuni dengan Aheng merupakan cinta ikhlas dan benar. Walaupun sebelumnya ibu bapa Aheng tidak suka dan tidak terima Karimuni kerana kaum yang berbeza, tetapi Karimuni juga mahu menyelamatkan nyawa Aheng. Dan saya akan menamakan bahagian saya dan membagikan kepada penyampaian yang seterusnya, yaitu Owen. Thank you. Nama saya Owen Chen Jing. Hari ini saya membentang rangka yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk menangani isu dalam video ini. Pakai pihak ibu bapa, sehingga kasus saya penanganan positif terhadap anak mereka dan juga kawan-kawan di sekelilingnya. Perasaan percintaan dan faham memahami antara ahli keluarga akan merupakan hubungan antara satu sama lain demi memupuk generasi dan dating dapat lebih bahagia dan penyayang. Ibu bapa juga berjumpa dengan rakan-rakan dari berbagai bangsa kerana proses menghubungi budaya yang
berbeza akan menyadari bahawa setiap orang adalah setara dan belajar menghormati dan bertoleransi dengan orang yang berbeza budaya. Seperti yang kita maklum, budaya Penanggal merupakan penanggal hidup berkeluarga dan tidak dapat diukur. Masyarakat terdiri daripada berbagai kaum budaya dan agama memang menjadi cabaran dalam mengurus kemamukan sosial itu, terutama dalam aspek membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum agama, sekaligus mengurus perbezaan dalam masyarakat berbagai agama dan bangsa perlu ditebarkan. Ini berarti harus difahami dan diterima semua pihak. Pendekatan integrasi menjadi tujuan agenda perpaduan negara, memberikan masyarakat berbeda bangga dan agama hidup bersama-sama dalam suasana harmoni di samping menggerakkan identiti dan ciri bangsa masing-masing. Selamat sejahtera kepada cikgu yang saya hormati. Nama saya adalah Ku Kai En. Saya punya bahagian adalah langkah ketiga dan konklusi. Pada pendapat saya, langkah-langkah yang menyelesaikan masalah adalah pihak sekolah perlu mengambil tindakan. Langkah ketiga adalah pihak sekolah perlu membiarkan pelajar mengetahui tentang budaya etnik lain. Selain itu, institusi pendidikan juga adalah satu tempat yang menyebar ilmu pengetahuan tentang adat resam kaum-kaum lain. Mereka boleh mengadakan kempen atau memberi ceramah tentang tradisional kaum lain. Dengan ini, pelajar boleh mendapat informasi dan mengetahui adat resam kaum lain. Murid-murid juga boleh mengenali kawan-kawan dari berbagai kaum. Dengan itulah, mereka akan saling mengenali adat resam berbagai kaum melalui berbual-bual. Kesimpulannya, kita mesti saling menghormati kaum lain agar negara kita boleh semakin berkuasa dan negara lain tidak melihat rendah negara kita. Sekian, terima kasih. Ini sahaja pembentangan kami.